السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita hadir dalam rumahnya, kita menunaikan salat maghrib berjamaah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan, peluang kepada kita untuk kita duduk sejenak dalam majlis zikrullah untuk kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan dan bekalan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah, sebelum kita menyambung perbincangan kitab Fiqh Sunnah, elok sedikit kita melihat tentang tuntutan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang biasa, perkara yang selalu, perkara yang kita tahu, iaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sejauh mana keimanan kita itu? Apa kayu ukur dia? Macam mana kita nak ukur keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya kita tahu bahawa iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia bersangkut paut dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja mempercayai Rasulullah itu, mempercayai Rasulullah diutus, mempercayai Rasulullah sebagai Rasul yang diutus untuk menyeru manusia, mempercayai semua yang ada. Bukan setakat itu, tetapi kita dituntut oleh Islam untuk mendidik hati kita, untuk mendidik jiwa kita supaya memperakui dan menuruti, mengikut setiap apa sahaja yang dilakukan, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini iman pada Rasul. Tuntutan ini adalah tuntutan yang wajib. Sebagaimana ayat saya sebut tadi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa athi'u Allah wa athi'ur Rasul la'allakum turhamun." Hendaklah kamu mentaati Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Tujuan
mentaati Allah, tujuan mentaati Rasul, supaya kita mendapat rahmat. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kalau kita masih lagi mencintai Allah dan Rasul separuh, kalau kita masih lagi beriman kepada Allah dan Rasul separuh, dari sudut tuntutan, dari sudut kelakuan harian kita, bermakna masih jauh lagi matlamat kita nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu kasihkan Allah, syarat, jika kita kasihkan Allah, ikutlah aku. Rasulullah kata, ikutlah aku setiap apa sahaja langkah yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Bukan sahaja kita akan mendapat rahmat, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kita. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengasihi kita, maka setiap makhluknya akan mengasihi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan setiap dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Benda ini benda biasa. Benda biasa kita dengar, benda biasa kita sebut dan kita tahu. Tetapi sejauh mana kita dapat mendidik hati kita untuk kita mengikut setiap langkah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita bawa dalam kehidupan kita. Susahnya apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susahnya apabila kita bawa dalam kehidupan kita. Dalam masjid kita komplit, kita boleh ikut walaupun tak sempurna, kita boleh ikut. Kita keluar sahaja masjid, kita balik di jalan bermuamalah, agak susah untuk kita ikut apa sahaja yang disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mendidik hati dan diri dari hari ke hari sehingga kita sebati, jadi darah daging. Dalam bahasa Rasul malakah, menjadi darah daging kita dengan amalan dan ajaran Islam. Itu yang kita nak. Bermakna Islam ini bukan kita macam kita pakai baju. Kita pakai baju, kemudian kita tanggal, kita sangkut dia. Tidak. Tetapi nak Islam ini jadi seperti darah daging kita, mengalir dalam saluran darah kita, dalam urat-urat kita, mengalir Islam. Tidak boleh dipisah. Apa sahaja yang bertentangan dengan Islam, maka kita sekali-kali tidak akan lakukan. Apa sahaja. Apabila telah mendarah daging Islam itu dengan diri kita, maka dengan otomatik kita dapat menanggalkan rawasib jahiliyah yang ada dalam diri kita. Karat-karat jahiliyah. Jahiliyah ni diibaratkan seperti karat yang ada di besi. Lagi banyak karat yang ada di besi, maka lagi rapuh besi tersebut, lagi mudah nak patah. Sama dengan diri kita, lagi banyak rawasib karat-karat jahiliyah dalam diri kita ini, maka lagi susah kita nak mengamalkan Islam. Apabila Islam itu telah sebati dengan diri kita, dengan jiwa kita, maka rawasib ataupun karat-karat jahiliyah itu dapat kita tanggalkan sedikit demi sedikit, sehingga jiwa kita ini bersih daripada karat-karat jahiliyah tersebut, dan mudah kita nak amalkan Islam sepenuhnya tanpa ada pembahagian-pembahagian. Realiti umat sekarang ini, jangankan kita nak bercakap tentang nak amalkan Islam sepenuhnya, masyarakat Islam terutama di Malaysia, kalau kita kategorikan berapa peratus orang-orang Islam yang telah akil baligh,
melaksanakan salat fardu 5 waktu. Berapa peratus? Dengan sempurna. Sempurnanya 5 waktu. Saya yakin tak sampai 50%. Tak sampai 50%. Orang Islam yang telah akil baligh melaksanakan salat fardu penuh 5 waktu sehari semalam. Maka jauh lagi kita nak pergi kepada mengamalkan Islam sepenuhnya dalam kehidupan. Jika yang utama sekali salat tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Apabila Islam tidak mendarah daging dalam diri kita, maka semua amalan-amalan harian kita ini kita akan membuat dia serba boleh, tanpa mengira sama ada halal ataupun haram. Kita bantai semua. Sebab dalam diri kita tidak ada satu neraca. Neraca yang mana nak menyatakan dia boleh ataupun tidak. Saya boleh ibaratkan, kita nak melakukan satu perkara, kita mengambil perkara tersebut, letak di atas dacing, di atas penimbang. Penimbang itu akan kata halal, halal, halal. Penimbang itu akan kata haram, haram, haram. Maka penimbang tersebut diibaratkan sebagai Islam yang syumul, yang sempurna. Bermakna apa sahaja tindak tanduk kelakuan harian kita mesti mengikut piawaian, mesti mengikut standard Islam yang ada. Bermakna apabila Islam yang standard yang ada dalam diri kita, yang telah mendarah daging dalam diri kita, maka amat mudah kita nak mengira apa saja perbuatan harian kita itu dengan meletakkan di atas dacing Islam tadi. Maka dia akan menunjukkan bahawa perkara yang kita nak buat tersebut menunjukkan sama ada boleh ataupun tidak. Ini sangat-sangat asas kita fahami, tetapi amat susah kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sebab itu mesti kita hapuskan dahulu rawasib jahiliyah dalam diri kita. Kita mengambil Islam seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Apa yang Islam kata baik, maka baiklah bagi kita. Apa yang Islam kata tidak baik, maka tidak baiklah bagi kita. Tanpa membantah, tanpa mengeluarkan pendapat mengikut kemahuan ataupun kehendak ataupun logik kita. Tidak ada bantahan jika Islam telah mengatakan sesuatu. Maka ini peringkat yang sangat tinggi yang perlu kita capai supaya Islam itu dapat mengalir dalam diri kita, dalam darah kita. Semoga apa sahaja amalan yang kita buat dapat kita nilai apakah dia baik ataupun tidak baik. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya menuntut kita supaya menyerah hidup kita kepada arahan Rasulullah. Itu yang penting sekali. Itu yang disebut betul-betul beriman, bukan sahaja percaya, tetapi kita telah menyerahkan kehidupan kita ini kepada Rasulullah. Menyerahkan hidup kita kepada arahan Rasulullah, seolah-olah Rasulullah menyuruh kita, tak boleh, kita pun tak buat. Kena buat, kita pun buat. Menyerahkan setiap tindak tanduk kelakuan kita itu kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mentaati. Jika kita boleh buat begitu, maka insya-Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang disebutkan tadi. Wa atiyullaha war rasul la'allakum turhamun. Hendaklah kamu mentaati Allah dan Rasul, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit senapan minda pada malam ini insya-Allah. Semoga kita dapat memperbaiki Islam yang kita ada itu. Semoga Islam itu dapat mengalir dalam darah kita insya-Allah.